Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Pada hari ini kamu akan belajar satu tajuk yang amat penting berkaitan dengan bersuci. Ya, kita lihat dahulu gambar ini. Ada seorang kanak-kanak yang terlantar di ward hospital. Dia bertanya kepada ustaznya, "Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimana cara saya mahu berwuduk nanti?" Kamu tahu kan kalau berwuduk kita kena basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Tapi apabila salah satu daripada anggota ini kita tidak dapat membasuhnya, maka bagaimana caranya untuk kita berwuduk? Maka ustaznya pun bagi tahu, dalam keadaan tertentu Islam mengharuskan kita bertayamum. Ya, oleh itu cuba sama-sama sebut tayammum. Okey, bagus ya. Sekali lagi sebut tayammum. Ya, itulah tajuk kita hari ini, iaitu tayammum. Okey, apa dia tayammum? Kita lihat pada muka surat seterusnya. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ya, ingat ya, tayammum itu ialah menyapu debu tanah. Ingat, debu tanah itu ialah hanya debu-debu yang berasal daripada tanah. Kemudian di mana kita menyapu debu tanah tersebut? Debu tanah tersebut kita sapu hanya ke muka, ya, bahagian muka dan juga kedua-dua tangan, ya, tangan kanan dan juga tangan kiri hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ya, dia mesti dimulakan dengan niat dan juga ada syarat-syaratnya. Ya, jadi anggota tayamum di sini yang disebutkan di sini hanya dua sahaja, muka dan tangan. Dengan menggunakan apa kita bertayamum? Dengan menggunakan debu tanah yang suci. Ingat ya, debu. Itu pengertian tayamum. Ya. Kemudian kita lihat pula dialog di sini. Tayamum, saya tahu guna pasir kan Ustazah? Adakah tayamum guna pasir? Tidak, tayamum bukan guna pasir, tetapi tayamum dia menggunakan debu. Itulah debu tanah. Okey, apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai dalil kita ini bertayamum? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Okey, boleh baca sama-sama? Okey. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Okey, bagus. Ya. Surah Al-Maidah. Baik, apa maksudnya? Sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah, iaitu debu yang bersih. Kalau tidak ada air ataupun tidak dapat menggunakan air, maka kita gunakan debu. Itulah debu tanah yang bersih untuk kita bertayamum dengan menyapu muka dan juga tangan kanan dan kiri yang dinamakan sebagai tayamum. Okey, tayamum ini ialah untuk menggantikan wuduk sekiranya kita tidak dapat berwuduk. Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Okey, cuba pula tengok petak berwarna biru itu. Mengapakah kita bertayamum menggunakan debu tanah? Cuba fikir, kenapa kita bertayamum menggunakan debu tanah? Okey,
Fikirlah. InsyaAllah semua dapat tahu jawapannya apa dia. Okey, kita terus kepada muka surat yang seterusnya, iaitulah rukun tayamum. Okey, rukun tayamum dia ada 4 sahaja rukun tayamum. Okey, rukun tayamum hanya ada 4. Yang pertama ialah niat. Rukun tayamum yang pertama ialah niat. Iaitu nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Baik, Ustaz baca, kamu ikutnya. Nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Okey, bagus. Ya, kamu ulang-ulang bacaan tersebut supaya kamu boleh baca dengan lebih lancar. Apa maksudnya? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ya, sebelum kita bertayamum ataupun sebelum menyapu debu tanah ke muka, maka kita baca niat ini dahulu. Ya, niat dalam hati. Sama ada yang berbahasa Melayu ataupun berbahasa Arab. Boleh. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Ya, setelah berniat sapu debu tanah tadi ke muka, sapu debu tanah ke muka disertakan ke seluruh muka. Hanya satu kali sapu sahaja. Okey, cara-caranya nanti kita akan tunjukkan pada video yang akan datang. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kedua-dua belah tangan maknanya tangan ini, kan? Kita sapu dia begitu saja. Kemudian yang kedua lagi sebelah kiri, habis, selesai. Itu adalah contoh menyapu debu tanah suci di muka dan juga kedua-dua belah tangan. Hanya satu kali sapuan saja. Artinya muka satu kali, tangan kanan satu kali, tangan kiri satu kali, hanya 3 kali sapuan sahaja. Ya, yang mudah kerana Allah itu mahu kita melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan manusia ataupun makhluknya ataupun hambanya. Okey. Dan yang keempat ialah tertib. Ikut urutan. Pertama niat, kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka, dan ketiga menyapu debu tanah yang suci kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat tu ialah tertib, iaitulah ikut urutan. Okey. Baik, kita teruskan pula sunat tayamum. Okey, sunat tayamum iaitulah perkara yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Pertama apa dia? Membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berniatlah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Ya, gitu. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Contoh kan, muka menyapu dari atas ke bawah begitu. Bukan dari bawah ke atas, tak, dari atas ke bawah. Senang saja. Boleh ikut, tidak apa. Yang ketiga, menipiskan debu tanah, menepiskan debu pada tapak tangan. Debu tanah tadilah kita nipiskan pada tapak tangan. Debu itu kita tepuk atas meja atau atas permukaan yang ada debu, kita tepuk saja, kemudian kita nipiskan. Itu kita nipiskan begitu caranya. Ya. Baru kita sapu. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Renggang jari, kan rapat, renggang. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Ini untuk kanan lah. Artinya untuk tangan, ya, tangan kanan dahulu, baru tangan kiri.
Yang keenam, menghadap kiblat. Okay, pastikan di mana arah kiblat. Sunat kita bertayamum, begitu juga berwuduk. Berwuduk ataupun bertayamum dengan menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Masih ingat lagi kan doa wuduk? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sunat untuk kita membaca selepas bertayamum. Senang bukan? Hanya 7 sahaja sunat-sunat tayamum yang telah dibacakan tadi. Baik, yang seterusnya sedikit lagi, iaitulah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Kenapa kita tayamum? Kenapa seseorang tu tayamum? Ada sebab-sebabnya. Maka cuba kita lihat sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Ya, air tiada. Sungai pun terlalu jauh, tidak dapat dia mencari sungai, ataupun dia berada di satu tempat yang kering kontang, gurun Sahara contohnya. Ya, tidak ada air, sudah jumpa cari air, tidak air. Kalau tinggal dekat sungai, dia boleh guna air sungai tersebut untuk berwuduk, tapi air sungai pun tidak ada. Maka dia boleh bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ya, maknanya airnya itu sikit. Kalau dia guna air itu, maka tiadalah air untuk dia minum, tiadalah air untuk dia memasak, tiadalah ternakan dia itu dapat minum menggunakan air tersebut. Maka perkara ini juga membolehkan dia untuk bertayamum. Ada air tetapi sedikit sahaja. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Ya, jauh betul jaraknya untuk mendapatkan air tersebut. Tempatnya tidak air, ada air tapi jauh betul, maka dia boleh bertayamum juga. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Dia sakit, ada air tetapi dia sakit, tidak boleh menggunakan air. Contoh macam tadi, kaki dia berbalut. Ya, kaki dia berbalut, dia tidak dapat menggunakan air untuk berwuduk, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian ada musuh berdekatan tempat air, maknanya airnya itu di luar, luar rumah, tetapi ada musuh ataupun ada binatang buas yang berada di luar, sehingga kan ia tidak dapat menggunakan air tersebut, maka dia boleh juga bertayamum kerana dia tidak dapat menggunakan air itu. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ya, sebagai contoh, dia berada di negara yang terlalu sejuk, sehingga kan kalau dia menggunakan air tersebut, maka boleh membeku. Dia tidak tahan menggunakan air yang terlalu sejuk, maka dibolehkan untuk dia bertayamum kerana takut-takut kalau menggunakan air yang terlalu sejuk boleh memudaratkan dia pula. Ya, 5 perkara ini adalah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Tiada air setelah berusaha mencarinya. Kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Baik, semua murid-murid, ada beberapa perkara sudah yang Ustaz terangkan di sini berkaitan dengan tayamum, iaitulah yang pertama, pengertian tayamum. Yang kedua, dalil
ataupun perintah Allah berkenaan tayamum. Yang ketiga, rukun tayamum yang ada 4 ni ya. Yang keempat, sunat tayamum, perkara-perkara sunat ketika bertayamum. Ini dia. Dan yang kelima, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey. Oleh itu, di akhir pelajaran ini, Ustaz mahu kamu membuat beberapa latihan ataupun aktiviti kamu. Yang pertama, Ustaz mahu kamu buat latihan apakah pengertian tayamum. Ya, apakah pengertian tayamum? Yang kedua, sebutkan rukun tayamum. Sebutkan rukun tayamum. Dan yang ketiga, nyatakan 3 sebab yang mengharuskan tayamum. Semuanya ada 5 kan? Kamu, Ustaz mahu nyatakan 3 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Ya, itu sahaja. Kamu boleh lihat teks yang Ustaz tulis supaya lebih jelas lagi untuk kamu membuat latihan tersebut. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.